Menggambarkan keadaan bangsa Tatar, seorang penulis Rusia pernah berkata, kerana kesilapan kita, satu bangsa telah datang ke sini. Tiada siapa tahu identiti mereka, dari mana mereka datang, apa agama mereka. Tetapi mereka digelar bangsa Tatar. Orang-orang yang berkuda ini datang dari timur, muncul dengan tiba-tiba, menduduki dan memerintah Rusia selama hampir 250 tahun. Selepas solat Jumaat, kami di Pelawa merasai tokmat, adunan sup dan mi yang dimakan dengan roti. Menurut mereka, kebiasaannya menu bangsa Tatar ini disediakan pada hari Jumaat atau semasa perayaan. Usaha untuk mengenali bangsa Tatar telah menemukan kami dengan Imam Besar Historical Mosque, Ramil Sadikov. В Москве основная община мусульман – это татары, которые здесь живут уже веками на протяжении... Orang-orang berbangsa Tatar Muslim yang mula membina masjid ini di Moskow. Sebab itu, ia dipanggil Masjid Tatar dan kemudiannya Historical Mosque. Здесь в свое время жили татарские купцы, татарская диаспора. Di awal tahun 1990-an, umat Islam Moskow hanya mempunyai sebuah masjid, Sovornaya Mosque. Namun selepas kejatuhan Kesatuan Soviet, masjid bersejarah itu kembali berfungsi. Сохранили ислам, несмотря на то, что даже во время коммунистов были гонения на мусульман. Imamов расстреливали. Zaman Kesatuan Soviet, orang-orang Islam membaca ayat Al-Quran secara sembunyi-sembunyi dan tiada solat Jumaat diadakan di masjid ini. Sehinggalah selepas kejatuhan Kesatuan Soviet. Мечеть была в 1939 году закрыта. И здесь во время коммунистического режима была типография, военкомат. Потом уже с оттепелью, с перестройкой, которую начал Горбачев, в 1993 году мечеть заново открыли. Ketika Historical Mosque ini dibina, Gubernur Jeneral Rusia mengarahkan supaya ia dibina menyerupai bangunan kediaman dan tidak dipanggil masjid. Historical Mosque yang dapat dilihat pada hari ini adalah bentuk yang diubah suai pada tahun 1881. Keadaan umat Islam Tatar ketika era Soviet dan selepas kejatuhannya dapat ditelusuri apabila kami bertemu dengan warga emas berbangsa Tatar, Haydar Abi, 80 tahun. Masjid ini diberikan kepada orang Islam. Ia telah dibina semula pada hari pertama bulan Ramadan. Alhamdulillah, selepas itu ramai orang Islam berkunjung dan solat di sini. Sebelum masjid ini diberikan kepada orang Islam, ada 5 orang diberikan tanggungjawab mentadbir masjid ini selama 5 tahun. Dan Alhamdulillah, semuanya berubah selepas zaman pemerintahan Mikhail Gorbachev. Gorbachev zamanı girdi. Şunlarga indi erkinlik bilen bütün haller ışıklar açıldı. İlim yagına bulsun, ibadet yagına bulsun. Elhamdülillah Tatar halkına bu ışıklar açıldı. İyi Müslüman halkına. Müslüman halkına çalındı. Kami tidak ketinggalan meninjau restoran yang menjadi tempat pertemuan umat Islam selepas solat Jumaat. Menurut masyarakat Islam tempatan, jika ingin mencari daging halal di Moskow, hanya 2 lokasi yang harus dituju. Restoran berdekatan masjid atau mengunjungi tempat sembelihan di kawasan penempatan Islam. Menu di restoran Historical Mosque ini disediakan mengikut resepi tradisional bangsa Tatar dan menjadi tarikan umat Islam sekitar Moskow.
Hari Jumaat adalah hari yang paling sibuk dan mendapat sambutan amat menggalakkan di kalangan umat Islam. Restoran Historical Mosque ini diusahakan Umar Rafiq sejak 8 tahun lalu. Dia berbangsa Tatar. Menggunakan tenaga kerja dari pelbagai negara bekas Kesatuan Soviet, restoran ini dikendalikan sepenuhnya pekerja beragama Islam. Это кафе открылось в 99 году. Kafe ini dibuka dan terletak di sebelah Masjid Historical, dan selepas solat Jumaat, mereka akan singgah di kafe ini untuk makan dan minum. Делали как бы ифтары, делали сухуры. Alhamdulillah, ramai yang mengunjungi ke kafe ini kerana untuk mendapatkan makanan halal di Moskow hanya terdapat di kafe berhampiran masjid. Только хорошие от нас впечатления, никаких плохих отзывов нету. Makanan di sini semuanya halal. Orang Islam tak perlu risau kerana di sini memang semuanya halal. Читают намаз, все братья. Pelbagai raut wajah dapat dilihat daripada pengunjung restoran ini yang berhijrah ke Moskow bagi mencari pekerjaan. Yang pasti, cita rasa makanan mereka adalah sama, menu bangsa Tatar. Это наш брат Улбек, он у нас поваром работает. Можете с ним познакомиться, можете спросить у него, вопросы задать ему. На суп. Это делает. Тут нет татарского ничего. Это кафе было открыто моей мамой. К сожалению, в 2002 году. Ibu saya adalah orang yang bertanggungjawab membuka kafe ini. Semua makanan di sini adalah resepi ibu saya. Alhamdulillah, sejak mula dibuka, ia mendapat tarikan ramai orang Islam datang ke sini. Sekarang, saya pula menguruskan kafe ini dan pekerja di sini juga, majoritinya terdiri pada orang Islam. Это мой зять Алишер, он женат на моей сестре. Untuk mendapatkan bekalan daging lembu dan ayam, Umar Rafiq menempahnya dari seorang Muslim di pinggir Moskow pada setiap hari. Antara keunikan di restoran ini, roti dibuat sendiri oleh pekerja Umar mengikut cita rasa bangsa Tatar. Sejarah merakamkan roti antara makanan tertua penduduk dunia dan mempunyai sejarah lebih 30,000 tahun lampau. Vladimir Lenin dan Parti Bolshevik pernah menagih sokongan rakyat dengan slogan Peace, Land and Bread, keamanan, tanah dan roti. Walau bagaimanapun, roti bukanlah identiti utama bangsa Tatar. Pencarian mengenali identiti bangsa Tatar masih lagi belum berakhir. Kekeliruan identiti mereka masih lagi menjadi tanda tanya.